Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Naufal bin Farid akan menerangkan pasal tajuk 3 Al-Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Dakwah fi ahdi Umawi wa Abbasi wa Utsmani. Dakwah pada zaman Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Wa yatanawalu hadza bahsu aradan muwajizan li tari al-dakwah islamiyah fi hadhihi ahud as-salasa ahdan ba'da ahad. Menangani atau melihat meluaskan, memendekkan sejarah dakwah Islam, pada zaman Islam. Sejarah dakwah Islam ada tiga zaman. Okey. Bada'a bil ahad Umayyah allazi bada'a am 40 Hijrah bi wilayah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa intiha bi nihayah wilayah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakim rahimahullah wa qatalahu aman permulaan zaman Umawi yang memula pada 40 Hijrah yang dijaga kawasannya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan tamat pemerintahannya pada seorang Marwan bin Muhammad bin Hakim radhiyallahu anhu tamat pada 132 Hijrah. Okay, di situ sini dia bermula pada 40 Hijrah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan tamat oleh Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakim pada 132 Hijrah. Wa mururan bil ahdi Abbasi allazi bada'a am Hijrah bi wilayah Abi Abbas Abdullah As-Sufah rahimahullah wa intiha bisukutin Al-Musta'sum billahi rahimahullah am Hijrah. Selepas zaman Umayyah ni, zaman Abbasiyah bermula pada tahun 137 Hijrah, yang dijaga oleh Abi Abbas Abdullah As-Sufah rahimahullah dan tamat jatuhnya dia pada 656 Hijrah. Wanihayah bil ahdi Utsmani allazi bada'a bitawali Amir Osman bin Utsman bin Al-Tuli rahimahullah ta'ala ama hijrah muwafiqun Masihi ba'da zawal dulah as-salajaqah bibidahimah al-Mongol wa intiha bisukutin ila khilafah Utsmaniyah am. Tamat zaman Utsmaniyah bermula zaman Utsmaniyah ni, nihayah tu saya translate tamat dengan zaman Utsmaniyah. Lepas tu juga bermula bitawali Amir tu macam ketua rasmi Utsman bin Al-Tuli rahimahullah. Bermulanya pada 668 Hijrah sehingga 1299 Masihi, selepas jatuhnya negara daripada serangan Mongol. Tamat pemerintahan jatuhnya Khilafah Utsmaniyah ni pada tahun 1343 Hijrah sehingga dia pemerintahan dia 1443 Hijrah hingga 1924 Masihi.
Fafiyun ahdi amwi. Fafiyun ni macam tak pasti pada kot. Pada tahun, pada zaman Umawi. Tabiat dakwah Islamiyah imtidad al-geografi wa fikri ala su. Fakan junud al-muslimu yaftahun kul yaumi ardan jadidah fayak qabahum al-ulama bil fiqh wa tashri' wal hadis wa tafsir yasharhuna Islam wa ya'lamuna an-nas hidayah wa qad tufarriqu haula fi jami'un minha malakah islamiyah fahadha yarhal ila Mesir wa zalika ila Kufah wa Salasis ila Syam wa Rabi' ila Afrikiyah wa hakaza. Tabiat tu ikut flow dakwah Islamiyah ibtida hingga berlanjutan berlanjut geografi, dari segi geografi fikiran atas kebiasaan. Ni tak faham sikit. Fakana junud jadi askar dia dari segi geografi fikiran. Dakwah ni dia datang melalui geografi dan fikiran dalam kebiasaannya. Fakana junud ni jadi askar Muslim membuka setiap hari yang baru. Macam tu lah. Ardon ni tak pasti maksud dia apa. Banyak kibuhum mengulas ulama dengan fiqh undang-undang, hadis, tafsir, syarahan Islam. Wa ya'lamun an-nasa hidayah. Wa ya'lamun an-nasa hidayah macam isu. Hidayah ni isu. Manusia menguasai isu lah. Waqat tufariku ketika pisah haula fi dalam kelompok inha ni tak pasti. Dalam kelompok malakah ni undang-undang Islam. Kelompok dalam undang-undang Islam tak pasti nak tahu macam mana. Dia mereka berpisah ni ke banyak tempat lah. Okey, fahaza pertama pindah ke Mesir, kedua pindah ke Kufah, yang ketiga pindah ke Syam, dan keempat pindah ke Afrika, dan seterusnya. Seterusnya ada tempat-tempat yang lain. Fataniji an zalika harkah ilmiyah fi kulli baladun nazlu fiha fatakunat mudaris ilmi wa halaqatahu fi kulli makan hatta ahadasa zalika harkah ilmiyah saya tarot ala sahah islamiyah kulliha wa rabatat baina abna al-hadarat al-islamiyah bi rabata wahid. Okey. Keputusan tentang kegiatan ilmu pada setiap negara dalamnya. Nuzul ni berkemah, nuzulu ni. Tapi tak masuk. Okey. Watakunat pembentukan pembelajaran ilmu tersebar pada setiap tempat hingga terjadi kegiatan ilmiah mengawal, sehingga terpaksa mengawal kawasan dan kebanyakannya. Kebanyakan kawasan Islam kebanyakannya. Maksudnya macam mengawal daripada benda-benda tersebar, benda yang tak ni kot. Okey. Rabatat ni dan hubungan antara mereka antara abna ni meratap. Hubungan antara kedudukan budaya Islam dengan hubungan perpaduan. Walaqad najihu Islam fi izabah an-ni'arat al-jinsiyah wa fawariku baina ajnas. Kemenangan Islam dalam izabah ni tak pasti. Kemenangan Islam dalam semangat kebangsaan
dan memisahkan antara bangsa. Maksudnya macam perpaduan tu Islam, yang satu ya tak bangsa dia tak kira bangsa. Okey. Wa fi insya kian muwahid tanmahi fihi sarat. Pada dan pada akan susunan untuk menyepadukan, memperbaiki dan fisarat ni macam dendam. Maksudnya macam nak buang dendam kot. Wa taqaddimu muslimun araban wa ijman wa yukhadimu da'watihum. Sehingga Muslim Arab agama kedatangan dakwah. Sehingga Muslim Arab agama datang berdakwah kepada mereka. Wa bainun daulatuhum. Binun ni tak, maksud dia tak jumpa. Binun daulat ni daulat kuasa mereka. Wa asbaha mawali fi biladun maftuhah yudari'u al-arab akha. Wa asbaha ni okey, negara membuka sungai, yudari'u sungai Arab akha ni tak jumpa maksud dia. Mungkin sungai Arab akha, mungkin nama Arab sungai kot, akha. Wa yabzunahum fi tafukun ilmi. Ya. Ni maksud dia tak faham sikit. Walam yakhul umri min annasi hanaku ala Islam wa tamiru alaihi li'annahu azal malakuhum wa qawid daulatuhum umri allazi walad fi tarikh islami ma yasmi bisyu'biyah allati asa'at ila wahidah islamiyah. Jangan sesekali mendengar arah yakhul ni sekali mendengar arahan dari manusia tentang pandangan terhadap Islam. Hanaku ni pandangan. Wa ta'muru alaihi, berpakat kerana azalu malakum, kerana hilang undang-undang. Azalu hilang, malakum undang-undang. Wa qawidu daulatuhum, melemahkan kuasa kuasa arahan yang diberi ketua dalam yang arahan yang ketua walad yang arahan yang dalam sejarah Islam mayustamma dengan kumpulan sehingga memburukkan terhadap perpaduan Islam. Maksud dia sini macam pandangan, janganlah kita berlainan maksudnya macam melanggar arahan. Melanggar arahan kerana dia boleh melemahkan melemahkan kuasa orang yang kuasa melanggar arahan yang kuasa. Kerana dia boleh merosakkan perpaduan Islam. Kama nusya'at ba'da farqu dolah fi hadza asri kal qadriyah maraji'atun wa ghairiha wa tasadda laha ulama muslimin. Seperti akan sikit berpecah belah dalam zaman ini. Seperti qadriyah ni maut. Qadriyah ni maut wal mujiziyah berunding. Dan tidak sesama mereka dan tidak tusaddu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Zaid di atas penjelasan terlaki kita daripada muka surat 96 hingga muka surat 97, insyaAllah. Sekarang ini sesi bersama dengan saya daripada muka surat 98 hingga muka surat 99, insyaAllah. Kita teruskan. Walam takun ad-da'wah islamiyah fi hadzal ahad mahsurah bi an-nas mu'ayyin. Dakwah Islam tidak terhad kepada sesuatu perjanjian. Fi hadzal ahad mahsurah bi an-nas mu'ayyin, yang dibuat oleh manusia. Dan wala da'atu mahsus, dakwah Islam ni tidak
diseru secara Allahu Akbar. Tidak diseru secara khusus. Tapi kita teruskan. Wa inna ma kana kullu faradin fil ammah taqriban yash'aru biwajib ad-da'wah al-islam fa ya'mal ala nashr al-islam wa tamkinahu fil ardh. Maksudnya apa? Semua orang di negara ini telah hampir mereka merasakan satu kewajipan. Taqriban yash'aru biwajib, merasakan satu kewajipan untuk memanggil dan bekerja untuk menyebarkan Islam dan membolehkan penyebaran pada al-ard, tanah, bumi. bumi, pada dunia. InsyaAllah. Dan wa in tasharat fil ammah khalaqas alam wa ta'lim, dan menyebarkan ilmu, pengetahuan dan pendidikan di negara ini. Aqbalu an-nas ala al-ulama wal qasas wal wa'az, menerima manusia akan ulama, saintis, retribusi dan retribusi. Wa istahraman ulama kasiran min amsal, antara ulama-ulama yang masyhur ketika ini adalah Al-Insan Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, ulama yang masyhur ketika itu. Radhiyallahu anhu wa man kibar tabi'in, dan banyak-banyak lagi yang tabi'in ketika itu. Kama istahar man al-qasas wal wa'az imsal. Contohnya seperti yang terkenal dari segi undang-undang dan dari segi mendakwah. Antara ulama-ulama yang terkenal ni adalah Abid bin Amr al-Laythi wa Muslim bin Jundub al-Hazali wa Sulaim bin Atrun al-Tujibi. وكان والقصص على مستوى عالي من العلم والانضباط. Khutbah mereka dan cerita pada diri mereka pada tahap ilmu yang tertinggi, dan mempunyai satu pengetahuan dan disiplin yang begitu-begitu kukuh dan utuh. Maka seterusnya ثم ضعف أمره وتصدح له الجهلة. يقول الإمام ابن أجاز رحمه الله. Satu kebodohan menangi jahil. Yaqulu, berkata Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah. Katanya apa? Para pengkhutbah dari zaman dahulu lagi, alisan ulama adalah Abdullah bin Umar menghadiri majlis yang dibuat oleh Ubad bin Amr. Adalah Umar Ibn Abdul Aziz menghadiri tukang cerita ni dengan orang ramai selepas sembahyang, dan mengangkat tangannya menunjukkan satu simbol kenaikan gaji, walaupun khusus tak silap maksudnya industri ini yang dialami oleh orang-orang jahil berpaling daripada musyahid istimewa orang dan melekat, dan digelarnya mereka adalah seperti rakyat biasa, bukan ilmu icagu. Tu tak pasti maksudnya. Maksud wayatasyawalu tu tak pasti maksudnya apa, nak boleh cari sendiri. Aqbalu ala al-qasas wa ma ya'jibu al-jahilah, dan balik pada cerita dan kita mengagumi orang-orang yang dikatakan jahil ni, tapi dia tak pada negara Khalifah Abbasi kita. Kita tengah bincang Khalifah Abbasi dan Amawi, Khalifah zaman Amawi, bukan Abbasi, zaman Amawi. Seterusnya كما نشطت الحركة العلمية لغوية في هذا العهد حفظا على لغة القرآن الكريم من التأثير باللغات الأخرى، انتشر لها بسبب اللهلطة بالعجم، وكان أبرز هذه الأنشطة ودعابي الأسود الدولي رحمه الله الحركة وسكن النصر الشريف. Gerakan ilmiah
yang ini gerakan ilmiah lughah, yang ini gerakan ilmiah bahasa, juga telah aktif ketika ini. Dan dalam perjanjian untuk memelihara bahasa Al-Quran itu sendiri dalam bahasa yang lain kerentaannya, dan kerana penyebaran campuran melodi balagam. Balagam tak pasti apa maksudnya, bendanya, dan itu adalah puncak dari aktiviti ini. Puncak pada satu program mereka untuk melihara Al-Quran pada zaman Awawi. Letaknya Abi di sini dia kata wada'a Abi Al-Aswad tak boleh. Letaknya Abu Aswad ni, Abu Hitam. Yang kena beli lah. Yang dia Lepas tu ada wali. ada wali nama Allah Al-Arqab Mazakadas Awal Mashaf Syarif. Tu cari maksud dia sendiri. Okey, next musyrik yang seterusnya. وذكر في السبع ذلك أن أبا الأسود سمع قرآن يقرأ قوله تعالى واعلم أن الله بريء من المشركين ورسوله قرأها بكسر العلم فقال عز وجل أن يبرأوا من رسوله ثم عرض الأمر على زيد ولي البصرة فطلب منه أن يدعى هذه حركة وسكنات. Okey, itu cari maksud dia sendiri. Tak tahu. Sorry ya. Sorry, salah. Maaf kerana kurang arif akan maksud dia. Kama azamat fi hadzal ahad alanya bil hadis nabawi riwayatu wa dirasa wa jam'an wa tadwinan wa halat tarbiyah. Hatta wala muslimu bidzalika al-muslimin al-ismiyya al-syariah al-kitab wa sunnah. Ila ghairi dzalika min ansyitah ilmiah wa fiqh. Kama azamat. Ini soal penjagaan. Perjanjian. Betapa besarnya perjanjian. Ini satu kajian baru dari segi kodifikasi, koleksi dan perjalanan kepermintaan. Bahkan menjaga orang-orang Islam sehingga mengeksport utama dari undang-undang dan sunnah. Di samping kegiatan intelektual dan ilmiahnya lain. هذا الامتداد الفكري والعلمي على الامتداد الجنسي التوسع المفتوحة فقد امتدأ الدولة الإسلامية في هذا في ميادين ثلاثة. Itulah kira-kira yang dua dan ilmiah. Tetapi perluasan pengembangan geografi dan penaklukan ia telah merebak dengan syariat Islam dalam 3 bidang kovenant. Yang pertama, fi Asia as-Sughra wa fi bilad Rom. Asia kecil dan di Rom, negara Rom. Faqad taqdim al-amriyuna ma'an sultan dams litakmil tagwar al-islamiyah wa nashr al-islam fi jazar al-bahri al-abyad al-mutawassit. Istahdamu fi dhalika asfiyat dohman hadathun safinah fa as'alu ala kathiran minha ثم تقدمونه على القنطينية وحسروا 7 سنوات دون أن ينتقوا من فتحها. Maksudnya adalah Umayyah telah menyediakan Damsyik untuk mengamankan stomata Islam. Oh lama. Ayat bombastik ya, stomata Islam. Dan penyebaran Islam di kawasan pulau-pulau Mediterranean. Nak tunjuk kat sini betapa Islam ketika itu gah sehingga tersebar sehingga ke lautan Mediterranean, pulau-pulau di sekitar. Dan digunakan armada besar yang dijanjikan. Khalifah ketika itu, pemerintah ketika itu punya armada laut yang begitu besar sehingga dikatakan sini yang dijanjikan adalah 1,700 kapal dan dan memperluaskan lagi, kemudian melanjutkan, meneruskan penaklukan ke Al-Konstantiniyah, iaitu Konstantinopel, dan mengepung Konstantinopel selama 7 tahun. Ketika ini, zaman ini mereka betul-betul untuk menawan kota Konstantinopel. Tapi menunggu beberapa saat, bertahun barulah
dibuka oleh Sultan Muhammad Faridin. Itu hanyalah selingan. InsyaAllah. Seterusnya muka surat ke-100 dan 101 anda serahkan kepada 100 ya? sahabat 100 saja. 100 saja. Hmm. 100 saja anda serahkan kepada Izhar. Syukran. Asif ala kulli hal. Allahi Ta'ala wabarakatuh. Okay, saya nak sambung bahas tentang yang lepas Naim tadi. Sekarang surat 100. Okay, fi shimalu Afriqiya wa Andalus, di utara Afrika dan Andalusia. Wa asl Aqbatu bin Nafi radhiyallahu anhu nasyatahu fi zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu hatta khada'at lahu Robin Squl summa sara junuban hatta wasli ila bilad Sudan. Terus Aqbah bin Nafi terus dibiti oleh zaman Khalifah Uthman bin Affan sehingga telah mengalami Tripoli, kemudian berjalan ke arah selatan sehingga Wasl tak tahu ke negara Sudan. Okay. Wa istamar hatta insya Madinah al-Qiroin am 50 Hijrah wa ja'alaha markazan asasiyan summa tabi nasyatahu hatta waslu ila sahara mahi al-Atlisi wal istishhad hunaka. Terus menerus sehingga insya Madinah. Insya itu maksudnya apa? Madinah, bandar Al-Qiroin, bandar Qiroin tahun 50 Hijrah dan membuatnya menjadi pusat utama. Kemudian aktiviti berterusan sehingga sampai di pantai Pasifik Atlas, dan beliau memberi contoh di sana. Summa fatah Musa bin Nasir rahimallahu ta'ala tanjahu wa khada'at lahu Madinah sabtala ala sahal Afriki. Kemudian membuka Musa bin Nasir bandar ke pantai Afrika. Wa fi ahdi Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala, dan di era Umar Abdul Aziz intasharat dakwah Islamiyah wal lughat Arabiyah bain al-barir. Warattaba Umar radhiyallahu anhu lizalika asyraf fuqaha min a'yan tabi'in am 100 Hijrah fa intasharu fi inha'ul wilayah wa aqbalan nas ala Islam iqbalan kabira. Penyebaran dan era Umar Abdul Aziz, penyebaran dakwah Islam dan bahasa Arab. Umar memerintah 10 ulama daripada A'yan tabi'in tahun 100 Hijrah. Kemudian tersebar ke seluruh negara dan manusia menerima terhadap penyebaran Islam dan mendapat sokongan yang besar. Kama tabi' Musa bin Nasir tariqah ila bilad Andalus, dan Musa bin Nasir terus jalan ke negara Andalusia. Wa asbahas Cordoba wa Hornatoh wa Tolah wa khaira ma'akil lil muslimin, dan menjadi Cordoba wa Hornatoh wa Tolah ni tak tahu apa benda, dan lain-lain benteng untuk muslimin. Wa aqamu fiha hadarah ilmiah wa saqafiyah wa amraniyah istimarat aksar min samaniyah qurun. Sediakan tamadun saintifik dan budaya dan bandar berlangsung lebih daripada 8 abad. Kama wasal muslimun fatahum hatta wasalu ila Faransa qariban min Baris fi ahd Abdul Rahman al-Ghafiqi rahimallahu ta'ala am 112 Hijrah wa kanat Samarikah bilad syuhada am 14 Hijrah allati istashhadu fiha Abdul Rahman wa taraji'u fiha jaishu ba'da sirah tawil. Islam terus membukanya sampai mereka tiba di Faransa dekat Paris pada era Abdul Rahman al-Ghafiqi pada tahun 120 Hijrah, dan pertempuran pengadilan Syahid tahun 114 Hijrah.
dipetik oleh Abdul Rahman rahimahullah taala dan diturunkan pada tenteranya selepas perjuangan yang panjang. Okey, sekadar ni saja perbahasan saya, terjemah saya. Apa-apa mohon maaf kalau ada salah silap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Seterusnya ke wabarakatuh. surat 101, iaitu fi sanadu wa ma wara'an nahar, iaitu dalam sanad di luar sungai. Seterusnya, salakat harqatud da'wah islamiyah fi hazal medan khatin, iaitu pergerakan dakwah Islam diikuti dalam garis medan ini. Alif, fi shimal syarqi, di utara timur. Haisu biladil ma wara'a an-nahar, di mana negara yang luar sungai. Au ma bin an-nakharaini jihun wasihun faqad wasilu al-muslimuna al-fata ala yadu, di mana negara yang luar sungai atau di antara sungai kedua-duanya yaitu Jihun wasihun, maka adalah bersambung orang-orang muslim membuka ke atas tangan Abid ibnu Ziyad bin Ubayyah, Aqad bin Muslim, wa ghairuhum dan lain-lain. Wa istita'u, dan boleh Qutaibah ayuwasilu fatwa tu hatta ummatu jami'u al-biladu al-waqa'a bainal nakhraini, untuk meneruskan penaklukan beliau walaupun diterap semua negara di antara kedua sungai. Seterusnya wa khatama hunaka al-islamu wa kharaqaha, dan terdapat penyembah berhala di tempat tersebut. Wa dakhala ala yaduhu katsiru minan nas fil Islam wa dakhala Kashgar bis-Sin, maka ramai tangan-tangan yang memeluk Islam, termasuk Kashgar dari China. Seterusnya, fil junubi syarqi min jibakhatus sanad, di tenggara daripada depan Sind, yaitu haisu ittijahu Muhammad bin al-Qasmi asy-Syaqiqi rahimahumullah ta'ala ila hazihil biladul an tariqi al-barru wal bahru, di mana Muhammad bin al-Qasim as-Saqafi rahimahumullah ta'ala ke negara tersebut melalui jalan darat dan laut. Wa intasara alal malik dakhiru wa wasilu tariqahu ila Kashmir fi shimalus sanad, dan menang ke atas Raja Dahar dan terus berjalan ke Kashmir di utara sanad. Seterusnya yang dibawa nomor 2, wa fi a'dil Abasi, dalam era Abbasiyah. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan daripada muka surat 102 hingga 103, InsyaAllah. Illa an hadha ad-da'if على المستوى الرسمي لم يؤثر كثيرا على الدعوة في المستوى الشعبي حيث قام العلماء والدعوة بواجبهم فلم تنقطع حلقة العلم والتعليم والوعظ ولم تتوقف حركات الرواية والتصنيف. Tetapi kelemahan ini di peringkat resmi tidak sangat mempengaruhi kepada dakwah di peringkat akar umbi, di mana para ulama dan pendakwah dengan tugas mereka. Sains juga tidak terganggu, pendidikan dan ajaran dakwah tidak terganggu. Riwayat ini tidak menghalang pergerakan dan klasifikasinya. Wa kana iqbalan nas 'ala al-ulama kabira haitsu qayada Allah lahum fi hadha al-ahda amsal al-a'amah al-'abiyah arba'ah wa Ibn al-Mubarak wa Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala wa ghayruhum kathiran mimman nashatat 'ala aydihim harakat al-fiqh wa istinbat allati istaw'ibat hayat al-muslimin wa muttallibat asruhum al-mutatawwirah. Dan itu adalah suara besar
para ulama besar atau ilmuwan di mana Allah menghantar mereka untuk zaman ini, seperti Imam Ibn al-Mubarak wa Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, dan lain-lain lagi daripada mereka yang banyak mengaktifkan, daripada tangan-tangan mereka mengaktifkan pergerakan fiqh dan istinbat, mengeluarkan hukum yang menyerap dalam kehidupan umat Islam dan keperluan yang sentiasa berkembang dari era mereka. كما كان منهم أمثال الإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة، كما كان منهم كثيرا من علماء السيرة والتاريخ واللغة. Dan sebagaimana daripada mereka contohnya Imam Bukhari dan Imam Muslim dan sahabat Sunan 4. Sebagaimana daripada mereka banyak darinya ulama sirah, ulama sejarah dan bahasa. وذكرت مساجد بغداد والبصرة وكوفة كثيرة من العلماء والوعظ والزهاد الذي كان لهم أكبر الأثر في عشاءة الإمام والعلم. Yang ada ni di masjid-masjid Baghdad, di Basrah dan Kufah, dengan banyaknya para ulama dan pendakwah dan orang zuhud ataupun orang yang tidak sukakan dunia, yang di mana mereka telah memberi kesan yang besar dalam penyebaran iman dan ilmu, wal wukuf amam at-tiyar al-jaraf min al-majun wat-taraf alladhi dakhala fi al-hayat al-muslimin. Dan untuk berdiri di depan sebagai kuasa yang mampu ataupun yang menyeluruh, yang menyapu menyeluruh dari pergaulan dan kemewahan yang dimasukkan dalam kehidupan umat Islam. Amma al-ibtida' al-jawafi fi hadha al-ahdath faqad kada yatawaqqaf nazaran lama intaba al-jubhah al-dakhiliyah من تفسخ والتمزق مما صرف الخلفاء العباسيين عن متابعة الفتوحة. Keluasan ataupun perpanjangan geografi ataupun kawasan ia semakin bertambah di zaman ini. Ia hampir membawa kepada ia hampir berhenti disebabkan bahagian dalaman yang mempunyai yang membawa kepada perpecahan dan pecah yang bertukar, yang menyebabkan pertukaran para khalifah Abbasiyah mengikut penaklukan. Faqad ihtamma al-khulafa fi marhalah al-ula bil-ihtifaz bil-raka'ah al-islamiyyah al-kubra allati wasala ilayha al-islam ويتأمين حدودها وصد الغارات عليها، فأقاموا حملات منظمة في الصيف والشتاء على حدود الدولة إظهارا للقوة وإرهابا للعدو، عرفت بالنظام الصوائف والشواطئ. Khalifah yang berminat dalam fasa pertama ini akan dengan menjaga nama Islam atau kedudukan Islam yang besar yang dicapai oleh umat Islam, dan untuk mengamankan perbatasan dan menangkis serangan. Fa'aqamu, mereka menetapkan organisasi pada musim panas dan musim sejuk, as-sayfi wa syita, musim panas dan musim sejuk, di sepadan negeri mereka, untuk izharan bil-quwwah, untuk menunjukkan kekuatan dan keganasan kepada musuh. Arafat bin Nizam, sistem ini dikenali sebagai sistem as-sawaif wasyawati.
ويمثل إحدى المنصور والمهدي والرشيد والمعتصم وغيرهم من الخلفاء العصر الأولى إحدى القوة والظهور، كما يمثل إحدى من بعدهم في العصر الثاني إحدى الضعف والاستراح، حيث عم بزخ والترف على المستوى الرسمي. Pada era Mansur Al-Mahdi dan Rashid Al-Mu'tasim dan lain-lain dari zaman pertama, era ini adalah era yang menunjukkan kekuatan, ihdal quwwah wa zuhur, kekuatan dan penampilannya yang kuat, seperti era tempoh kedua sesudah mereka, dan era kelemahan selepas itu. Era kedua adalah era yang menunjukkan era kelemahan dan bersantai ataupun berehat, di mana bapa saudara hidup mewah dan berlebihan di peringkat rasmi tinggi. وكان من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن بقية الدعوة قوية نشيطة في الجانب الفكري العلمي، فانطلق الدعاة والعلماء في مهمتهم حتى أسلم في هذا العهد ثلاث الحمد والجمهور كبير من أهل السنة. Maka disebabkan rahmat Allah SWT ke atas bangsa ini yang tetap menyokong kuat, yang aktif di samping intelektual saintifik, oleh itu fantalaqa, pendakwah dan ilmuwan dalam misi mereka, bahkan yang paling aman di ketiga zaman ini, iaitu India, dan kumpulan yang paling besar pada ketika itu ialah dari China. Wa in ayyu nazarah fahsah mutatabi'ah lil kitab as-sirah wa tarajim kitab هذا المعنى وتبرز هذا الجانب مشرقي في هذا الأحد. Dan melihat dengan lebih dekat, menjejaki buku-buku penulis biografi dan terjemahannya untuk mengesahkan hal ini. Dan ini menunjukkan ada di sebalik keburukan ada kebaikan. Wa tabruzu hadha janib mashriqi, di sebalik dan menunjukkan di sebalik keburukan ada kebaikannya, ada baiknya pada zaman ini. Dan masuklah kita pada bahagian ketiga, iaitu zaman وفي عهد عثماني تابعت الخلفاء العثمانية مسيرة الدعوة الإسلامية، وكانت قوية في مبدئها، dan diikuti Khulafa Utsmaniyah yang menjalankan dakwah Islamiah yang kukuh pada dasarnya, qawiyah fi mabda'iha, thumma dabba fiha ad-dha'f bi dha'if khulafah al-islamiyah, kemudian menanggung kepada kelemahan dengan lemahnya khulafah Islamiyah. Faqad bayyana muassasaha al-Amir Uthman bin Affan rahimahullah ta'ala fi wasiyatuhu li ibnihi Urkhan ghayah qiyama hadhihi ad-dawlah fityah, wa qala fi wasiyatihi. Dan antara pengasasnya putera Uthman bin Artaghal dalam wasiatnya kepada anaknya, ya bunayya iyyaka an tashtaghala bi syai' lam ya'muru bihi Allah rabbul alamin, wa idza wajhatuka fil hakam mu'addalah fattakhadh min musyawarah ulama ad-din mu'allam.
Wahai anakku, jangan kamu sekali-kali melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, Tuhan semesta alam. Dan jika kamu hadapi masalah ataupun dilema dalam penilaian, maka ambillah nasihat ataupun tanyalah nasihat dari para ulama. Yang ya bunayya uhita min ata'aka bil i'zaz wa an'im 'ala al-junud wa la yaghurrannaka asy-syaitan bijandaka bima laka wa iyyaka an tabta'idu an ahli syariah. Wahai anakku, taatlah kamu dengan suka, berikan kepada tentera dan wala yaghurrannaka syaitan bijandaka wa bima laka. Syaitan akan cuba menggoda kamu dengan tentera dan harta kamu. Dan wa iyyaka, dan berhati-hatilah an tabta'idu an kepada ahli syariah. Sekian, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ziyad bin Muhammad Yazid. InsyaAllah saya akan meneruskan lagi penerangan pada muka surat 104 yang berkisahkan mengenai pada era Osmani. Okay, kata pengarah ni, ya bani innaka ta'lamu an ghayatana hiya, wahai anakku, sesungguhnya kamu mengetahui matlamat kami adalah irda'ullahu rabbul alamin, adalah redha Allah Tuhan sekalian alam, wa an bil jihad ya'imu nuruddina kulul afaq. Dengan jihad diguna pakai nuruddina, maksudnya menerangi agama kita daripada semua aspek. Fatahaddasu amardatullahu jalla lahu. Okay, kata pengarah ni mengenai redha Allah SWT. Seterusnya beliau berkata, ya bani, wahai anakku, lasna min haula allazina yukimu harbun li syahwah. Wahai anakku, bukan dari orang-orang yang tinggalkan orang yang tinggalkan perang nafsu, hukmul awsaitara afrad, memerintah atau kawalan individu. Fanahnu bil Islam nahyan, maka kita dengan Islam kita hidup. Wal Islamu namut, dan dengan Islam dan kerana Islam kita mati. Wa hadzal ya waladai ma anta ahlalahu, dan ini wahai anakku apa yang kamu berhak. Ma anta ahlalahu, apa yang kamu berhak. Wa hakaza qamat hadhihi da'ula 'ala al-asasul Islam. Jadi adakah ini negara atas asas Islam? Okey, bersoal pengarah tu dalam kitab ni. Wa amala li'ila'ul kalimatullahu fil ard hatta balagat awaj kautuha fil ahdal Muhammad Fatih, dan bekerja atas untuk menegakkan kalimah Allah di bumi fil ard sehingga mencapai kemuncak kemuncak kuasanya seperti era Muhammad Fatih rahmahullahu ta'ala, rahmat Allah ke atasnya, pada tahun perginya Muhammad Fatih ni pada tahun 855. Bukan. Maksudnya kemuncaknya pada tahun 855 Hijrah. Okey, sehingganya 1450 ataupun dikenali sebagai 1450 Masihi. Okey, haisu asta'nif rahmahullahu al-madda lil Islam, di mana semula rahmat kasih sayang Allah air pasang Islam. Okey, makna itu
kiranya kemuncak itu boleh dikatakan di atas belah ihsan Allah SWT lah. Okey. Wal fatahu al-Qastainiyah amma pada tahun 857. Okey, di mana penaklukan Konstantinopel pada tahun 857 Hijriah wa Hashubahu Jaziratul Maurah. Okey, separuh dan separuh daripada Pulau Maur, itu nama tempat lah. Qabaladul Albania dan negara Albania, ilal hududul Bankiyah, ke sempadan Venice. Okey, Albankiyah ni Venice. Okey, nama satu tempat lah, satu tempat tu. Okey, sehingga ke sempadan itu. Betapa hebatnya Sultan Al-Fatih ni. Hatta saral bahrul ahmar wal abyad wal aswad bil hayrat islamiyah takriban, sehingga menjadi laut merah, putih dan juga hitam menjadi tasik Islam. Okey, yang rapat. Betapa hebatnya boleh katakan bahawa tasik seperti tasik Meriau Berjaya, tasik merah, tasik putih dan juga Islam ni menjadi tasik Islam yang sangat rapat. Itu merupakan satu perumpamaan yang bagus oleh pengarah ni. Walam ya'tal Qur'anul walam ya'tal qurun asyirah. Okey, tidak sebagaimana pada abad ke-10. Okey, bukan, maksudnya tidak kurang hebat juga seperti pada abad ke-10. Okey, pada Walidaulal Uthmaniyah, pada Empire Uthmaniyah, hadamu tahtal lawaihal alamul arbiyah wal islamiyah. Okey, baru dia ceritakan mengenai hebat juga pada Empire Uthmaniyah. Okey, termasuk sehingga panji-panjinya lawaiha alam arbiyah, sehingga kan negara Arab dan juga wal islamiyah, dan negara Islam lah. Wa Asia Sughra, okey, dan Asia kecil, wal Makedonia, wa Sofia, dan wa Hasalunik, iaitu negara Salunik. Okey, wa jami'ul qasam asyamali min al-Yanuni. Okey, sehingga ke semua bahagian utara negara Greece, okey, negara Yunani, wa aqlamu balad al-Balqan, dan kebanyakan kawasan Balkan dan tempat, wa wada'ul al-muslimuna aqdamahum 'alal bahru. Okey, dan meletakkan orang-orang Islam, okey, kaki-kaki mereka atas laut, iaitu negara Alidratik. Okey, kama istaulas alal Bajarat, itu seperti telah berebut untuk mendapatkan Bajarat ni pada tahun 1521 pada era Sulaiman. Okey, pada era Sulaiman. Dan juga wa ala Raudus. Okey, dan juga Raudus satu nama tempat lah. Okey, pada tahun 1522 Masihi. Wa hasiru Sulaiman Veina, dan juga mengepung Sulaiman. Okey, ini menceritakan bahawa daripada era Sulaiman ni mengepung dan juga berjaya mengepung Veina, satu nama tempat juga. Summa turajiu anha, okey, dan berjaya menawan balik, turajiu anha, mendapatkan balik. Kama antasaru alal Manjar. Okey, dan juga menang ke atas Manjar ni, Mujar ni kira Hungaria. Hungary. Sekarang ni kita panggil sebagai Hungary. Okey. Wadakhalal Budapest pada tahun 912
Masihi. Okey, dan juga berjaya memasuki satu nama tempat iaitu dikenali sebagai Budapest pada tahun 950 Masihi. Wasaratul Hadfa'iyah Utsmaniyah am 1700 Aqwa Hadfa'iyah fi wa yumassilul ahda. Okey, dia kata kesinambungan sambungan Meriam Osmaniyah pada tahun 1700 Masihi merupakan sangat kuat. Aqwa merupakan satu empayar yang sangat kuat. Meriamnya dalam era, okey, maknanya ini menceritakan mengenai kesinambungan pula. Okey, kesinambungan pada era Osmaniyah. Okey, mana merupakan ketika itu sangat kuat, iaitu pada era Al-Mansur, Al-Mahdi, wa Rashid, wal Mutasim wa ghairuhum min khulafa asrul awal. Okey, dan juga Mansur, Mahdi, Rashid, Mutasim dan sebagainya dari pengganti tempoh awal. Okey, maknanya pada era Utsmani, pada mulanya, okey, pengganti awalnya merupakan antara empayar sangat kuat. Okey, dan juga pengarah kitab ni banyak menyentuh mengenai kehebatan, okey, empayar Utsmani lah, dalam itu dalam jaya menaluki beberapa buah negara. Okey, sangat-sangat hebat. Okay, kita teruskan lagi. Ahidal al-qahwal wal zuhur, iaitu merupakan, kita boleh panggilkan sebagai era kekuatan dan penampilan. Okey, kuma yumsilu aida min ba'duhu fil asril sani. Okey, ia juga mewakili era mewakili era selepas mereka, iaitu tempoh kedua Aidal Dha'if wal Istirahah. Okey, dan iaitu pada tempoh kedua era kelemahan dan juga kerehatan. Dan juga boleh dikatakan bahawa pada zaman Utsmani juga pada tempoh yang kedua, fil asr tsani, pada tempoh kedua, kita boleh panggil sebagai era kelemahan dan juga kerehatan. Dha'ifun wa istirahah. Okey, zaman kelemahan dan kerehatan lah. Aisul amal al-bazu atarif alal mastawal rasmi. Okey, haisu di mana, haisu ni mana mereka lah. Haisu di mana, ammi ni maksudnya mereka berlebih-lebihan dan bermewah. Al-bazu wa al-tarif, dan mewah alal mastawa rasmi, dalam peringkat rasmi, maknanya berlakunya ketamakan dalam kalangan pemerintah. Okey, wa kana min fadlullah azza wa jalla ala hadhihi al-ummah, dan disebabkan rahmat Allah SWT, okey, ke atas bangsa ini, an baqiyat da'wah qawiyah ashtah fil janimul fikril ulami. Okey, bermaksud disebabkan dengan rahmat Allah SWT ke atas bangsa ni, okey, di mana tetap dakwah, tetap dakwah ni kiranya dakwah qawiyah, dakwah tetap kuat dan juga aktif, okey, pada fil janib al fikri alami, okey, pada sebelah orang-orang yang intelektual dan juga ilmiah. Okey, walaupun berlakunya kelemahan dan istirahat, tapi disebabkan oleh rahmat Allah SWT, dakwah itu masih kuat. Okey, disebabkan oleh pihak-pihak intelektual al-fikri ulami, iaitu intelektual yang berilmu. Fantalaqa da'wal da'ah wal ulama fil mahmutuhum. Okey, mana mereka, okey, mana orang-orang yang pandai ni, cerdik, intelektual ni, okey, berangkat
iaitu da'i, fantalaqad da'a wal ulama. Okey, berangkat da'i dan juga ulama untuk misi-misi mereka. Maknanya ulama tadi berlakunya kejatuhan sedikit, mereka tidak berdiam diri tapi mereka meneruskan dengan misi mereka, iaitu da'i dan juga ulama, hatta aslamu fil hadzal ahdi sulasil hindi. Okey, sehingga sampai fil hadzal sehingga era ni, okey, sampai ke 1/3 India. Jadi maknanya ulama-ulama dan juga da'i ni, okey, pergi berangkat, okey, untuk menyampaikan misi mereka sehinggalah sampai dakwah mereka tu 1/3 Hindia. 1/3 India, sulasil hindi. Okey, wal jamhur kabir man ahli Sin. Okey, dan juga mempunyai pengikut. Okey, jamhur kabir, pengikut yang besar daripada orang-orang Cina. Min ahli Sin, maksudnya dia juga sampai ke Cina juga. Mempunyai pengikut yang ramai, iaitu ke Cina lah, ahli Sin, Cina. Wa in ayun wa in ayyan hazrah fahsah mu'tabah al-kitab saya al-siri. Okey, bermaksudnya dan juga kita perkara ni kita boleh lihat, okey, lebih dekat fahsah, lebih dekat menerusi kitab-kitab mu'tabah. Mu'tabatul kitab, kitab-kitab mu'tabah al-sirru, iaitu biografi Al-Turajimu dan terjemahan kita wakid hazal makna, untuk mengesahkan mengenai ini. Okey, maknanya sekiranya kalau kita tak percaya, kita boleh buka kitab-kitab mu'tabah dan juga terjemahan untuk mengesahkan hal ini. Mengesahkan mengenai yang orang-orang intelektual dan dakwah da'i tu, mereka menyebarkan dakwah sehingga ke India dan juga sehingga ke China dan mempunyai ramai pengikut di China. Okey, itu kata pengarah. Hatta barazul hadzal janib al-musyrik fil hadzal ihda. Okey, iaitu ini juga merupakan menyoroti bahagian ini, okey, positif pada era ini. Okey, maknanya pengarah tu kata ini adalah untuk menyoroti, okey, menyoroti hal-hal positif dalam era ini. Okey, tabaan khulafa Utsmaniyah asir dakwah Islamiyah. Okey, pengarah ni kata saya mengikuti, okey, khulafa mengenai khulafa Utsmaniyah, pergerakan dakwah Islamiah. Okey, maknanya pengarah ni dia mengikuti perkembangan gerakan dakwah Islamiah pada zaman khulafa Utsmaniyah. Wa kana al-qawiyyah fil mubadi'ah. Okey, ia adalah kuat dalam prinsipnya. Okey, mana dia kata khulafa Utsmaniyah ni dia kuat dalam prinsipnya. Summa dabba fiha adha'if bidha'ifun khulafa Islamiyah. Tetapi kemudian, okey, menanggung di dalamnya kelemahan dengan kelemahan khulafa Islamiyah. Okey, maknanya dia menceritakan bermula, okey, mana pengarah ni mula menceritakan mengenai kelemahan yang terdapat dalam khulafa Utsmaniyah ni dalam penyebaran dakwah. Faqad bayyana muassisiha Amir Utsman bin Utsman bin Atagharal. Okey, maknanya hilang, okey, perginya antara pengasasnya iaitu Raja Utsman, iaitu pemerintah Utsman rahimahullahu taala fi asiyatuhu li abnuhu. Okey, dalam wasiatnya kepada anaknya. Okey, maknanya selepas perginya Utsman ni, okey, iaitu merupakan antara pengasas Empire Utsmaniyah ni, perginya, okey, beliau telah mewasiatkan anaknya untuk mengambil jawatan beliau, iaitu yang bernama li abnuhu au Orhan al-ghaya qayyiman hadhihi da'wah al-fatiyah. Okey, di mana dia telah mewasiatkan anaknya yang bernama Orhan, iaitu untuk melakukan pembangunan dalam negara ni, hadhihi da'wah al-fatiyah. Okey, maknanya pada usia yang sangat muda, maknanya
Orhan ni ketika muda telah dilantik menjadi khalifah. Okay, dan juga kata Osman ni pada anaknya Orhan tu, iaitu ya bani iyyaka an tashtaghal bi syai'in lam ya'muru bihullahu rabbul alamin. Wahai anakku, berhati-hatilah mengenalikan dengan sesuatu yang tidak diarahkan oleh Allah SWT, Tuhan sekalian alam. Okey, maknanya berkata Osman ni kepada anaknya, wahai anakku, berhati-hatilah kamu sekiranya mengenalikan sesuatu yang tidak dilarang, yang tidak disuruh ataupun dilarang oleh Allah Taala. Okey, dan ini banyak dia punya wasiat lah, apa yang dia kata fa iza wajihatuka fil hukmul muadilat fatakhazu min asyuratul ulama adilu mu'alan. Okay, dan jika kamu jika kamu menghadapi dalam keputusan dilema, kira kamu berlaku dalam dilema dan kamu merujuk minta nasihat ulama dan sebagainya lah. Itu dia banyak menyentuh mengenai wasiat yang berkaitan itu wasiat yang telah diberikan oleh Osman kepada anaknya. Okay, itu saja daripada saya. InsyaAllah video seterusnya akan disambung oleh rakan saya sebentar saja lagi, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi saya kena translate untuk dakwah Islamiah muka surat 104 114. Okay. Ya bani innaka ta'lam an ghayatuna hiya. Ya bani, wahai anakku, innaka, sesungguhnya kamu, ta'lamu an ghayatuna hiya, sesungguhnya kamu belajar bahawa hutan kami adalah irda Allahu Rabbil Alamin, yang diredai oleh Allah, Tuhan sekalian alam. Wa annal bil jihad ya'immu nurun dinana kullil afaq, yang bermaksud dan jihad sebagai cahaya diguna pakai memandangkan semua prospek kita. Fatuhaddithu mardatullahi jalla jilalah, yang bercakap mengenai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Seterusnya peringkat kedua, ya bani, wahai anakku, lasnan min haula'i allazina yaqimuna al-harbi li syahwati al-hukmi, yang bermaksud kita bukanlah dari golongan orang yang meninggalkan dari pranafsu untuk memerintah atau individu kawalan, atau sayatrah afrad, untuk individu kawalan. Fanahnu bil islami nahyan walil islami namutu wa hadha ya wilda ma anta ahlu lahu. Kita hidup dengan Islam, dan jika Islam mati, dan ini ialah hak anakku untuk kaumnya. Wa hakadha qamat hadhihi daulah ala asasil Islam. Jadi terdirinya negara di atas dasar Islam ini. Wa amalat li'la'il kalimatillahi fil ardi hatta bilagti awji qawtiha fi ahdi Muhammad al-Fatih, yakni untuk menegakkan firman Allah di bumi sehingga ia mencapai kemuncak kuasanya dalam era ini, untuk menegakkan firman Allah di bumi sehingga ia mencapai kemuncak kuasanya dalam era pemerintahan Muhammad Al-Fatih. Semoga Allah merahmatinya. Tahun 855 Hijrah hingga 1451 Masihi, haitsu ista'nifu rahmahullahu al-mudda al-islami
di mana rahmat Allah itu berterusan seperti air pasang, sehinggalah penaklukan Islam Konstantinopel. Wa futiha al-Qustantiniyah ama Thamaniyah Hijrah wa shibhu jaziratan al-Mawrah wa biladi al-Albaniyah ila hududi al-Bandiqiyah hatta sara al-bahru al-ahmar wal-abyad wal-aswad bihayratil islamiyah taqriban, yang bermaksud sehinggalah penaklukan Islam Konstantinopel pada 857 Hijrah, pulau Semi-Morf dan sempadan negara Jerman ke Venice, walaupun Laut Merah hampir menjadi putih dan hitam tasik Islam. Tak faham. Walam ya'til Qurun al-ashir ila wal dawlati al-Uthmaniyah tadammu tahta liwaiha al-alam al-arabi wal-islami. Pada abad ke-10 tidak pernah datang kepada Empayar Osmaniyah di bawah panji-panji di dunia Arab dan Islam. Wa Asia al-Sughra dan Asia kecil, wa Maqdunia wa Sofia, Macedonia dan Sofia, wa Salunik wa jami'il qismi al-shumali min al-Yunani, sepada negara Jerman dan Venice, walaupun laut wa aghlabil biladil Balkan wa wada'al muslimuna aqdamahum ala bahri. Pulau Semi-Morf dan sempadan negara Jerman ke Venice, walaupun Laut Merah hampir menjadi putih dan hitam tasik Islam. Tak faham. Walam ya'til Qurun al-ashir ila wal dawlati al-Uthmaniyah tadammu tahta liwaiha al-alam al-arabi wal-islami. Pada abad ke-10 tidak pernah datang kepada Empayar Osmaniyah di bawah panji-panji di dunia Arab dan Islam. Wa Asia al-Sughra dan Asia kecil, wa Maqdunia wa Sofia, Macedonia dan Sofia, wa Salunik wa jami'il qismi al-shumali min al-Yunani, sepada negara Jerman dan Venice, walaupun laut wa aghlabil biladil Balkan wa wada'al muslimuna aqdamahum ala bahri, walaupun Laut Merah hampir menjadi putih dan semua bahagian utara Greece dan kebanyakan kawasan Balkan, dan umat Islam meletakkan kaki mereka di laut. Kama istaulat ala Biljirat ama turut dirampas Belgrade tahun 1521 Masihi fi ahdi Sulaiman ibnu Sultan Salim, yakni putera Sultan Salim, dan Rhodes tahun 1522 Masihi, dan Wahasiru Sulaiman finan summa turaji'u anha kama intasara ala al-Majarri wa dakhala al-Biwadabisti ama, dan mengepung Sulaiman Bianti kemudian menarik balik juga kemenangan ke atas Hungary dan pendapatan Budapest tahun 950 Masihi. Jadi setakat itu sahaja. Ustazah, kalau ada salah tolong tegur tolong perbetulkan. Wallahu a'lam.